Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Nurul Fatihah binti Rosli, PPISM TF10. Baik, pada hari ini saya telah dijemput oleh pihak sekolah untuk berkongsi pengetahuan saya berkaitan dengan kes penderaan terhadap kanak-kanak yang berlaku di Malaysia. Sebelum itu, semua sihat ya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita masuk dengan lebih mendalam tentang penderaan kanak-kanak, kita perlu tahu bahawa kanak-kanak ini merupakan seseorang yang di bawah umur 18 tahun yang termaktub dalam Akta Kanak-Kanak 2001. Baik, apa pula itu penderaan kanak-kanak? Penderaan kanak-kanak merupakan satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan yang sihat dan bermaruah. Maksudnya di sini, kanak-kanak yang sering didera, hak mereka telah dicabul kerana mereka tidak dapat hak-hak yang sepatutnya diberikan kepada mereka. Baiklah semua, para pelajar dan guru-guru, kita perlu tahu di mana penderaan ini terbahagi kepada 4 jenis penderaan yang utama, iaitu penderaan secara fizikal, penderaan secara emosi, penderaan secara seksual serta pengabaian. Ya, mengabaikan kanak-kanak juga merupakan salah satu daripada penderaan. Baiklah, mari kita kupas satu persatu berkaitan dengan penderaan ini. Yang pertama tadi ialah penderaan secara fizikal, di mana penderaan ini akan melibatkan bahagian tubuh badan kanak-kanak akibat daripada kekerasan yang dilakukan oleh ibu bapa. Tindakan tersebut boleh menyebabkan patah tulang, lebam yang teruk dan mungkin berlakunya kecederaan otak. Jenis penderaan ini sering terjadi apabila ibu bapa sering menyepak, memukul atau memberi tamparan yang kuat terhadap kanak-kanak. Baiklah, mengapa ibu bapa berbuat begini? Ibu bapa berbuat begini mungkin disebabkan stres atau tekanan yang berlaku terhadap diri mereka. Jadi mereka melepaskan tekanan atau kemarahan itu kepada anak-anak dengan menyepak, memukul dan sebagainya. Baiklah, yang seterusnya ialah penderaan seksual, di mana kita semua tahu dan saya yakin para pelajar serta guru-guru juga tahu apa itu seksual. Jadi, jenayah ini melibatkan sebarang aktiviti yang bermaksud untuk memuaskan nafsu seseorang yang selalunya lebih dewasa daripada kanak-kanak tersebut. Penderaan yang seterusnya ialah penderaan yang melibatkan pengabaian, di mana dari sudut fizikal, pengabaian ini adalah satu perkara yang ibu bapa gagal lakukan, di mana ibu bapa gagal menyediakan tempat tinggal. Dari sudut emosi pula, kurangnya perhatian terhadap keperluan emosi kanak-kanak yang sepatutnya diberikan oleh ibu bapa. Baiklah, penderaan terakhir ialah penderaan secara emosi, di mana saya yakin bahawa anda semua tahu apa itu emosi. Emosi ialah perasaan kita, iaitu sedih, gembira, suka dan lain-lain. Jadi, jika emosi kita didera, ianya akan menyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental atau emosi kanak-kanak, di mana kanak-kanak mungkin akan berasa kemurungan dan berlakunya perkembangan yang lambat dalam diri kanak-kanak. Kebiasaannya, kanak-kanak yang terlibat dalam penderaan emosi ini lebih suka menyendiri. Jadi, tengok rakan-rakan anda, siapa yang suka menyendiri itu. Baiklah, penderaan emosi ini juga berlaku apabila kanak-kanak terlibat dalam ketiga-tiga penderaan tadi ataupun salah satu penderaan tadi, iaitu penderaan fizikal, pengabaian dan secara seksual. Apabila mereka menjadi bangsa penderaan-penderaan tersebut, jadi emosi mereka menjadi tidak terkawal dan seterusnya mereka akan kemurungan. Baiklah, menurut satu sumber yang saya peroleh daripada akhbar berita harian, di mana dalam akhbar tersebut tertulis bahawa kes penderaan di Malaysia semakin hari semakin meningkat, iaitu pada tahun 2017 kesnya adalah sebanyak 429, manakala ia telah meningkat kepada 456 kes pada tahun 2018. Jelas di sini menunjukkan bahawa penderaan kanak-kanak di Malaysia semakin berleluasa dari hari ke hari. Saya berharap bahawa perkongsian saya pada hari ini dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan anda semua tentang penderaan yang berlaku di Malaysia. Jadi, perkongsian seterusnya akan diteruskan oleh Munirah binti Azaman. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Baharu saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, para tetamu jemputan dan seluruh hadirin yang saya kasihi sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur dan Tuan Pengerusi Majlis atas jemputan saya untuk memberikan ceramah mengenai bagaimana ibu bapa dapat mengatasi isu penderaan kanak-kanak ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kes penderaan kanak-kanak semakin lama semakin parah dan isu ini juga telah menjadi isu hangat yang menjadi bualan para masyarakat kita hari ini. Hampir setiap hari ataupun kerap saya boleh katakan ada sahaja berita yang keluar mengenai kanak-kanak yang lebam dipukul oleh ayahnya sendiri, kanak-kanak didera, dikurung dan sebagainya. Dengan itu, pada hari ini saya akan mengutarakan beberapa langkah ataupun cara bagaimana ibu bapa boleh bertindak dalam mengatasi isu penderaan kanak-kanak ini. Hadirin dan hadirat sekalian, dalam menangani isu penderaan kanak-kanak ini, langkah utamanya ialah para ibu bapa perlulah berkomunikasi dengan baik dan juga berkesan. Proses komunikasi yang saya maksudkan ini adalah proses komunikasi yang melibatkan antara ibu bapa itu sendiri, iaitu pasangan suami isteri, dan juga komunikasi yang melibatkan para ibu bapa dengan anak-anak mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, mengapa saya mengutarakan langkah ini sebagai langkah yang utama? Hal ini kerana menurut Datuk Azizah Muhammad Dun yang merupakan bekas Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan bahawa faktor utama terjadinya kes penderaan kanak-kanak ini adalah disebabkan oleh perbalahan antara ibu bapa. Dan itu, para ibu bapa seharusnya sekiranya timbul apa-apa masalah antara hubungan suami isteri ataupun dengan anak ataupun dengan rakan sekerja di tempat kerja, seharusnya jika timbulnya masalah perlulah berbincang dengan cara yang baik, dengan seboleh-bolehnya tidak melibatkan anak-anak. Hal ini kerana perbalahan antara ibu bapa ini selalunya akan menyebabkan mereka melepaskan kemarahan kepada anak-anak, dan dengan isu inilah timbullah segala perlakuan yang mendera anak-anak kerana melepaskan marah mereka. Baiklah, hadirin dan hadirat sekalian, kita bergerak pula kepada cara yang kedua yang boleh ibu bapa lakukan dalam mengatasi isu penderaan kanak-kanak ini, iaitu para ibu bapa seharusnya meningkatkan ilmu agama dan mampu mengurus tekanan dengan baik. Pertamanya, meningkatkan ilmu agama. Para ibu bapa seharusnya sebelum berkahwin lagi, mereka sepatutnya sudah menguasai ilmu agama dengan baik, khususnya dalam bidang munakahat, iaitu perkahwinan. Apabila mereka memahami dengan baik tentang ilmu agama berkaitan dengan kekeluargaan, mereka akan faham bahawa anak-anak itu merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijaga dan disayangi. Dengan itu, apabila mereka faham dengan ungkapan ini tadi, mereka tidak akan sewenang-wenangnya melepaskan kemarahan kepada anak-anak disebabkan oleh perkara-perkara ataupun masalah-masalah yang mereka hadapi. Kita juga selalu lihat bahawa penderaan kanak-kanak ini bukan sahaja melibatkan para pengasuh ataupun individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Kebanyakan kes yang berlaku adalah disebabkan oleh ibu bapa mereka sendiri yang mendera anak-anak ini. Dengan itu, saya dapat katakan bahawa para ibu bapa yang mendera anak-anak ini adalah kurang faham mengenai ilmu agama. Mereka hanya tahu untuk berseronok ataupun terlalu mengejar kerjaya tanpa memikirkan tentang keluarga mereka.
Dengan itu, para ibu bapa seharusnya amat perlu menguasai ilmu agama sebelum mendirikan rumah tangga, dan kalau sudah berumah tangga pun masih perlu lagi meningkatkan ilmu agama mengenai kekeluargaan ini, supaya mereka sedar bahawa anak-anak ini adalah tanggungjawab dan juga anugerah yang diberikan oleh Allah untuk dijaga dan disayangi. Dengan itu, kita dapat mengelakkan kes-kes penderaan kanak-kanak ini disebabkan oleh ibu bapa dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, langkah dan cara yang ketiga pula yang boleh diambil oleh ibu bapa ialah mereka tidak sepatutnya menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab menjaga anak-anak kepada para pengasuh ataupun pembantu rumah. Namun begitu, sekiranya para ibu bapa ingin menghantar anak mereka kepada pengasuh ataupun pembantu untuk menjaga semasa mereka bekerja, mereka sepatutnya, para ibu bapa ini sepatutnya melihat dulu peribadi pengasuh ataupun pembantu rumah yang akan mereka serahkan anaknya ini. Hal ini kerana kita dapat lihat berlakunya banyak kes penderaan ini yang melibatkan para pengasuh dan pembantu rumah dengan anak-anak, dengan kanak-kanak. Ada yang berlaku sampai para pengasuh ini mendera sehingga menyebabkan kematian. Ini merupakan isu yang serius. Dengan itu, walaupun ibu bapa ini sibuk bekerja, mereka seharusnya ada juga ruang dan masa untuk menjaga dan meluangkan masa bersama anak-anak. Ini kerana tempoh masa yang lama apabila pengasuh dan pembantu menjaga anak, ini akan menyebabkan mereka mungkin rasa tertekan kerana ramai lagi kanak-kanak yang mereka jaga. Dengan itu, apabila mereka tertekan, ini akan mendorong kepada perlakuan-perlakuan yang ganas, iaitu penderaan terhadap kanak-kanak ini. Jadi dengan itu, untuk mengelakkan perkara ini berlaku, iaitu penderaan kanak-kanak oleh para pengasuh dan pembantu rumah, ibu bapa seharusnya tidak menyerahkan anak-anak mereka dengan sewenang-wenangnya kepada para pembantu rumah dan pengasuh yang tidak bertauliah. Dan ibu bapa juga tidak seharusnya sepenuhnya menyerahkan anak mereka kepada para pengasuh dan pembantu untuk menjaganya. Hadirin dan hadirat sekalian, bagi langkah yang terakhir ataupun cara yang terakhir ibu bapa boleh ambil ialah para ibu bapa sewajarnya lebih berkasih sayang dengan anak-anak mereka. Ini kerana kes penderaan kanak-kanak ini tidak sahaja tertumpu kepada kes-kes yang melibatkan para pengasuh dan juga pembantu rumah. Banyak juga kes seperti yang saya nyatakan sebentar tadi yang melibatkan para ibu bapa dan juga anak-anak. Jadi apabila ibu bapa perlulah berkasih sayang dengan anak-anak, dan mereka perlu sedar tentang tanggungjawab dan amanah yang perlu mereka pikul dalam membesarkan anak-anak. Ada juga kes-kes yang melibatkan ibu bapa mendera anak-anak kerana mereka tidak ada rasa tanggungjawab dalam menjaga anak, dan sehingga menyebabkan mereka melakukan deraan kepada anak-anak ini kerana anak-anak itu tidak mendengar cakap, tidak melakukan apa yang disuruh dan sebagainya. Dengan itu, apabila ibu bapa berkasih sayang dengan anak-anak, isu-isu ini tidak akan timbul dan keluarga kita akan hidup dalam keadaan yang harmoni. Jadi hadirin hadirat sekalian, sebagai penghujungnya, saya harap segala langkah-langkah, cara-cara dan cadangan yang saya kemukakan untuk kita sebagai para ibu bapa menangani isu ini dapat memberi kesan kepada kita semua.
isu penderaan kanak-kanak ini sepatutnya tidak patut wujud, dan kita sebagai ibu bapa perlulah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya dalam mengatasi isu ini. Hal ini kerana kanak-kanak mempunyai masa depan yang lebih cerah di akan datang, dan kanak-kanak ini merupakan generasi yang akan memimpin negara kita dan memacu negara kita menjadi negara maju. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.